Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kepada para pegawai Kementerian Kerja Raya, kepada muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dan dalam kesempatan pada kuliah Zuhur kita pada tengah hari ini, marilah kita lihat satu perbincangan mantik sebenarnya bertajuk paradoks dan teori konspirasi. Bagaimanakah dua istilah ini muncul dalam untuk pemikiran kita? Apakah yang berlaku pada umat Islam, dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibukum qauman bijahatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Azim. Wahai orang beriman, sekiranya datang pada kamu seorang fasik dengan bawa satu berita, lalu segeralah selidiki supaya kamu tidak ditimpa bencana yang disebabkan oleh kejahilan, lalu kamu menjadi orang yang menyesal kemudiannya. Ini Allah menggesa umat Islam supaya kita, apabila berita dibawa oleh orang fasik, apatah lagi orang kafir, hendaklah kita selidiki apakah berita itu berita yang benar ataupun sebaliknya. Dan dalam konteks surah Al-Hujurat juga, Allah berfirman tentang mereka yang hatinya tidak sama dengan lidah mereka. Dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasya' qul'alnakum farantahum bisimahum farantarfannahum fil lahnil qaul wallahu ya'lamu a'lakum wallahu ya'lamu a'malakum. Surah Al-Azim. Dan sekiranya kami kehendaki, kami pastikan untuk perlihatkan mereka pada kamu, dan pasti kamu akan mengetahui melalui sifat mereka, dan pasti kamu akan mengetahui mereka dalam konteks percakapan mereka yang memenuhi kata-kata yang dusta, dan Allah sesungguhnya mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Inilah peringatan Allah kepada berita-berita yang kita terima. Daripada sinilah kita bincang dua konsep yang kita sebut paradoks dan juga konspirasi. Konspirasi dibawa oleh mereka yang ingin mempermainkan kebenaran supaya kebenaran terlindung. Dan inilah ahli tafsir mengatakan demikianlah sifat mereka yang fasik. Mereka dikenali dengan kata mereka yang berlapis-lapis yang tidak menggambarkan kalbu mereka sendiri. Dalam konteks ini mari kita lihat apakah yang dunia sebut dengan konspirasi. Konspirasi ini mula terkenal dengan filem yang ditayangkan oleh Hollywood yang tajuknya lah konspirasi teori, yang dibintangi oleh Mel Gibson dan juga Julia Roberts, terkenal satu masa dulu. Dan daripada sinilah timbulnya istilah konspirasi. So, apakah sebenarnya konspirasi? Kita bawa satu contoh. Pada tahun 1963, Presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy telah ditembak. Dan sampai hari ini tidak diketahui siapakah pembunuhnya. Maka mereka bina teori konspirasi untuk melindungi sesuatu. Dan apabila konspirasi timbul, maksudnya mereka ingin melindungi sesuatu. Kita lihat peristiwa ini berlaku pada tahun 1963 di depan khalayak ramai. Disaksikan oleh jutaan manusia yang disiarkan langsung dalam televisyen. Dan mereka tidak dapat menangkap pembunuhnya sampai hari ini. Dan maka mereka telah membina teori konspirasi untuk menutup kebenaran yang sebenarnya. Apakah yang berlaku? Kita lihat berita ini atau peristiwa ini disaksikan oleh dunia. Dan Amerika mempunyai intelijen yang paling canggih barangkali. And yet mereka tidak dapat menangkap pembunuh yang sebenarnya. Walaupun penembak yang secara langsung ditangkap, tetapi siapakah di belakangnya tidak pernah dirilis sampai ini. Pembunuh dibunuh dan perancangan sangat teliti. Dan seluruh intelijen Amerika yang terlibat tidak dapat deteksi siapakah yang terlibat. Lalu mereka timbulkan konspirasi. Mereka mengatakan kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kemungkinan ditembak oleh orang ini, kemungkinan ditembak oleh Rusia, mungkin ditembak oleh Cuba, mungkin ditembak oleh Somalia, mungkin ditembak oleh China dan sebagainya. Dengan banyaknya kemungkinan ini, maka yang sebenarnya ditutup. Ini cara mereka menutup kebenaran pada masa moden.
Maka apabila ada teori konspirasi, maksudnya perkara itu benar berlaku. Untuk menutup kebenaran, mereka telah menuduh, bahkan mereka menuduh Presiden Johnson sendiri yang membunuhnya. Maka yang membunuh sebenarnya telah terlindung sampai hari ini. Tidak ada siapa yang mengetahui, sedangkan mereka mengetahui. Dan mereka bentuk teori konspirasi di dalamnya penuh dengan paradoks. Apakah paradoks? Kita lihat kemudian. Oleh sebab itu, dianggap sebagai pembunuhan yang tidak diselesaikan sebagai ini, unsolved problems. Dan the real conspiracies itulah sebenarnya yang menimbulkan perbincangan untuk kita berfikir. Hari ini barangkali jarang saya bawa tajuk yang mantik. Mantik ialah untuk kita mengenali kebenaran. Berdasarkan kepada indikasi dan berdasarkan kepada akal yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab dua perkara yang bercanggah, dia tidak boleh benar kedua-duanya. Satu mesti palsu, atau kedua-duanya palsu. Inilah prinsip yang barangkali kita boleh fikir dan kita cuba apply ke dalam kehidupan kita hari ini. Kenapakah Kennedy dibunuh dalam konteks ini, kita sebagai contoh? Sebab seminggu sebelum kematiannya, dia mengatakan seperti berikut. Dia kata, there is a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high office, I intend to expose this plot. Ini sebab kematiannya. Saya akan berikan satu rahsia besar negara ini. Saya presiden, tetapi saya tidak ada kuasa. Saya tidak ada kuasa di Amerika, sedangkan saya adalah presiden Amerika. Itu sebab kematiannya. Yang memerintah ialah orang lain. Siapakah yang memerintah? Saya akan beritahu minggu depan. Sebelum seminggu telah ditembak. Itu sebab sebenarnya. Jadi siapakah yang memerintah mereka? Kita lihat ke belakang. Dua orang presiden Amerika yang ditembak mati dengan cara yang sama. Pertama ialah Abraham Lincoln dan yang kedua ialah Presiden Kennedy. Dua-dua menerima nasib yang sama. Kedua-duanya pembunuhnya lari. Yang pertama berlaku dalam Abraham Lincoln ditembak dalam satu teater. Dan pembunuh Kennedy lari masuk teater. Dan nama teater itu dalam konteks Abraham Lincoln namanya teater Ford Theater. Dan kereta Presiden Kennedy yang dinaiki oleh Kennedy ialah kereta Ford. Ada persamaan, ada konspirasi. Mereka kembangkan teori ini supaya menutup apakah sebenarnya siapakah melakukan pembunuhan. Satu sifat yang sama di antara dua presiden ini ialah presiden ini menentang Yahudi. Kedua-dua presiden ini enggan untuk masuk Freemason. Freemason ialah badan Yahudi terbesar dunia dalam konteks. Perancangannya akan dilindungi oleh Freemason yang dikhususkan untuk pemimpin dunia, sedangkan perancangan jahat berada di sebalik satu lagi yang mereka sebut Zionism dan sebagainya. Dan Freemason ialah untuk melunakkan pemimpin dunia ke arah Yahudi. Dua orang presiden yang menolak mentah-mentah, yaitu Abraham Lincoln dan Presiden Kennedy, dua-duanya mati ditembak dalam cara yang sama. Sampai hari ini pembunuhnya tidak diketahui. Sedangkan Amerika negara yang paling canggih dalam penyiasatan. Dan saya serahkan tuan untuk berfikir. Hari ini adalah kuliah berfikir. Siapakah Freemason? Freemason ialah keluarga Rothschild. Kita kenal siapakah? Daripada Bani Qainuqa. Ketika zaman Rasulullah telah memerangi kaum Yahudi di Madinah, namanya Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Mereka dihalau daripada Madinah. Mereka telah keluar ke Syam, masuk ke Turki, sampai ke Rusia, sampai ke Amerika, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah. Mereka daripada keluarga Madinah. Keluarga mereka asalnya nama Qainuqa. Sekarang mereka sebut keluarga Rothschild. Rothschild ialah Qainuqa yang telah mengadakan konspirasi. Dan mereka telah memerintah negara sebab kata pencipta kereta Ford, yang Henry Ford. Henry Ford telah mencipta kereta Ford dalam tahun 1900. Model T terkenal. Dan dia tidak dapat pasarkan kereta ini sebab ketika itu Amerika telah dikuasai oleh rangkaian Yahudi. Ford ingin jual keretanya, tidak dapat dijual. Sebab untuk menjual kereta mesti melalui rangkaian Yahudi. Oleh sebab itu, kereta pertama yang sangat penting ini tidak dapat dijual. Sehinggalah Yahudi mengambil alih. Sehinggalah Yahudilah yang mengembangkan kereta Ford, barulah dapat dijual. Pada tahun 1900, Amerika sudah diperintah oleh Yahudi sepenuhnya.
Siapa yang tidak mendengarnya, mereka akan berakhir sebagaimana Presiden Ford, Presiden Kennedy, dan juga Presiden Abraham Lincoln. Dan keluarga inilah di sebaliknya. Keluarganya yang membina IMF sekarang, mereka lah yang menyediakan bank dunia berdasarkan interest. Dan Rothschild mengatakan 5 orang anaknya kepada Jerman, ke Italia, Perancis, dan juga Austria untuk membina bank negara tersebut, sebenarnya bank Yahudi. Daripada inilah timbulnya Citibank. Di belakangnya lah keluarga Rothschild. Melalui bank inilah diperkenalkan dengan kredit card. Di sebalik kredit card itu, sebagaimana digambarkan dalam gambar ini, ialah perangkap. Perangkap siapa yang berhutang dengan keluarga ini, dengan IMF, dia akan terjajah dalam konteks modern, yaitu penjajahan ekonomi. Negara membangun tidak dapat melaksanakan pembangunan mereka disebabkan oleh kewangan yang sedikit. Mereka tawarkan UNESCO. UNESCO datang, pakar UNESCO datang untuk mencadangkan kepada mereka bahawa negara anda perlu ada air yang bersih. Perlu ada infrastruktur yang baik dalam konteks kesihatan. WHO datang. Rupa-rupanya semua badan ini mereka yang punya. Dan mereka akan berikan bantuan kewangan, pinjaman 100 tahun umpamanya. Dan apabila diberi pinjaman, negara itu pun dijajah sebab interest tak akan habis dibayar oleh negara terlibat. Dan itulah perancangan mereka. Dan sekarang, Kennedy ingin menyelesaikan masalah ini. Supaya rangkaian pinjaman riba ini akan berhenti dan dia dibunuh lebih awal. Itulah sampai sekarang tidak tahu siapakah yang membunuh Presiden Kennedy. Dan kata Yahudi yang belakang Freemason, namanya David Garian, Perdana Menteri Israel yang pertama. Dia mengatakan dalam bahasa Arab. Orang Yahudi cakap bahasa Arab. Dia kata, Inazmah Israel laisat fi qambalitiha tariyah au tersaniha askariyah walakin azman Israel tamakkun fi inhiyat athalatu dual Arabiyah hiya Mesir wa Iraq wa Suriah. Kekuatan Israel bukan pada tenaga hitam dia, bukan pada senjata canggihnya, tetapi dia dapat menundukkan 3 buah negara yang penting, Mesir, Iraq, dan Suriah. Itulah kekuatan Yahudi. Apabila 3 buah negara ini diranakkan, maka seluruh Islam akan ranak. Mesir, Iraq, dan Syria, itulah kekuatan Islam. Dan 3 buah ini telah diranakkan oleh mereka, maka itulah yang dilakukan oleh rangkaian mereka yang seluruh dunia. Dan kita lihat paradoks. Apa makna paradoks? Paradoks ialah kita percaya dia betul, benar, tapi dia palsu. Barangkali saya bagi contoh ini dulu, satu masa dulu. ANW. Kita sebut W, huruf W. Sebenarnya dia double B. Bukan W. Semua dunia panggil double W. Tapi sebenarnya double B. Mereka percaya benar W. Semua orang sebut W. Tapi dia hakikatnya double B. Dia palsu, tapi orang percaya benar. Dan saya nak buat contoh. Paradoks ini dalam sejarah supaya mudah kita faham. Dalam sejarah kita banyak paradoks. Dan ada sebuah buku yang ditulis oleh Robert Emerson. Dia adalah orientalis yang datang pada tahun 19 sebelum kurun ke-19 lagi datang ke Melaya. Datang ke Burma dan dia menulis sebuah buku, Malaysia, A Study in Direct and Indirect Rules. Malaysia telah ada sejak buku ini dicetak pada 1937, sedangkan Malaysia hanya ada wujud pada tahun 1963. Bagaimanakah Malaysia sudah ada sebelum Malaysia wujud? Mereka telah merancang Malaysia untuk jadi Malaysia sebagaimana kita kenal Malaysia hari ini. Perancangan untuk menjadikan Malaysia sebagai Malaysia sekarang dirancang 100 tahun lepas. Melaya harus dijadikan sebagai Israel Palestin yang kedua. Mereka hantar Henry Geni ke Melaya supaya menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Palestin untuk dilute orang asal, orang Islam Palestin, mereka bawa orang Yahudi. Di Melaya mereka bawa orang bukan Islam ke Melaya supaya perkara yang sama berlaku di Palestin. Dan perancangan ini dilakukan oleh Henry Geni, separuh kejayaan, dan dia segera ditembak di Kamera Highland. Maka perancangannya tidak berjaya sepenuhnya sebagaimana di Palestin. Ini paradoks sejarah. Malaysia wujud sebelum tahun 1993, ini 1937. Bahkan ini cetakan yang keberapa?
Maksudnya dalam 1900 Malaysia sudah ada. Tuan-tuan. Yang kedua, contoh, Raffles. Raffles was the founder of Singapore. Full stop. Singapura dibuka oleh Raffles. Semua pelajar sekolah sebut macam itu. Tapi paradoks. Ini paradoks, ini juga paradoks. Sebab Raffles orang Inggris. Nama Singapura ialah Singapura. Bandar Singa. Lepas, sebelum Singapura namanya Temasek. Sebelum Tasik namanya Mulut Tanjung, Hujung Tanjung. Sebelum Mulut Tanjung namanya Pulau Hujung. 4 nama Singapura telah berlalu. Tiba-tiba dia datang pada tahun 1918-19, 100 tahun lepas. 100 tahun lebih. Dan dia kata kami yang buka Singapura. Kita belajar dan kita hafal di sekolah. Dan ini paradok terbesar dalam sejarah kita. Sebab dalam sejarah Melayu sendiri, mengatakan bahawa di Singapura ada seorang ulama bernama Tun Jana Khatib. Datang ke Singapura dalam kurun yang 13. England baru muncul. Dan dari pasar datang ke Singapura. Alim ini bertemu dengan ada lalu melintas sebuah istana Singapura. Maksudnya istana sudah ada. Permaisuri berada di tingkap istana. Dan Tun Jana Khatib melihat pokok pinang di depan istana. Itu cerita dalam sejarah kita. Dan apabila tanam pokok tersebut, maka pokok itu patah. Dan kejadian itu menyebabkan Raja Singapura murka. Dibunuhnya Raja Jana Khatib. Zainal Khatib maksudnya. Maksudnya, ketika tahun kurun ke-13, sudah ada istana. Maksud sudah ada raja. Sudah ada pemerintahan. Tiba-tiba macam mana dikatakan bahawa Singapura dibuka oleh Raffles. Ini adalah paradoks. Paradoks terbesar yang masih ada sekarang. Profesor sejarah pun mengajar perkara yang sama. Kita percaya dia benar, tapi dia palsu. Dan ini paling banyak dalam negara kita. Paradoks sejarah ialah paradoks yang sangat banyak, lebih lagi mak kilau sekarang. Tuan-tuan yang saya hormati, kita tengok ini dua panglima kita, dua tokoh hebat kita, Han Jebat dan Tuah. Han Jebat ataupun Han Tuah adalah hero negara, hero orang Melayu, ahli silat terkenal. Han Jebat juga demikian, hebat. Tetapi ada paradoks. Han Tuah diutus oleh raja untuk menculik Tun Teja. Ini perbuatan yang terkutuk yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Islam, apatah lagi seorang pahlawan. Kisahnya dia pergi menculik Tun Teja. Tunang kepada Megat Panji Alam. Apakah seorang wira boleh melakukan perkara ini? Tak mungkin. Tetapi Hang Tuah masih hero kita. Sebab ini paradoks. Saya ajak para pendengar berfikir, bukan untuk dengar perkataan saya. Sebab dalam sejarah kita banyak paradoks. Hang Tuah dianggap sebagai hero negara. Dan sifatnya sangat kecil. Menculik Tun Teja ialah sebagai tunang kepada Megat Panji Alam, putra Raja Terengganu. Dan bukan itu saja, dia menggunakan sihir. Dalam sejarah, dalam hikayat Hang Tuah dikatakan dia gunakan sihir dengan sirih pinang. Maka Tun Teja tertarik dengan Hang Tuah. Membawa balik isteri orang. Membawa balik tunang orang ke sultannya. Apakah sikap orang seperti ini? Apakah hero atau durjana? Tuan-tuan berfikir, sedang kita disaji begitu lama. Hari ini kita berfikir, kita mula berfikir kembali. Kemudian tunangnya datang membela. Namanya Megat Panji Alam. Apabila tunangnya dilari oleh Hang Tuah, Megat Panji Alam datang membela. Dan Hang Tuah bersama dengan Han Jebat melakukan konspirasi. Apabila Megat Panji Alam naik ke Istana Pahang, tikam di belakang. Han Jebat tikam di belakang. Han Jebat tikam di belakang. Dalam filem kita, Hang Tuah hero. Kemudian ada seorang lagi filem Han Jebat. Han Jebat belajar hero. Kita lihat sifat dua-duanya. Bercanggah dengan Islam. Dan kita mengangkat dia sebagai hero dunia negara kita. Mari kita berfikir, sebab sejarah kita penuh dengan paradoks. Boleh?
So paradoks demi paradoks sejarah kita. Kita hidup dalam paradoks. Sedangkan kita nak cari kebenaran. Waranal haqa haqa, ya Allah, perlihatkan kebenaran itu benar. Benar, yang benar itu benar. Waranal batila batila, ya Allah, perlihatkanlah yang batil itu batil. Kita lihat yang batil benar, yang benar batil. Perkara yang mudah. Ini baru dalam sejarah. Dalam agama banyak lagi. Kita lihat British Malaya. British bukan menjajah kita, kata profesor kita. British datang menolong kita. Dia datang menasihat sultan-sultan kita, bukan untuk menjajah kita. Profesor kita kata tanah Melayu tidak pernah dijajah oleh British. Ini fakta sejarah. Seperti serigala menjaga kambing. Ini paradoksnya. Serigala yang sentiasa ingin makan kambing, sekarang datang untuk menjaga kambing. Saya suruh kata tuan untuk berfikir. Dan British seperti azib, yahrusul ghanam, seperti serigala menjaga kambing. Ini sejarah kita. Yang kita tulis, profesor kita tulis. Hari ini kita lihat kebenaran. Kita berdoa, ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar. Yang palsu itu palsu. Sebab selama ini mata kita kelabu. Kita lihat dengan kacamata mereka. Mata kita bersih, terang, kita ambil cuma cahaya hitam. Kita pakai, kita nampak semua hitam. Nak lihat yang wajah betul, buang cuma cahaya hitam tadi lihat. Oh, rupanya tidak nak hujan. Tadi kita sangka nak hujan. Inilah yang berlaku dalam paradoks sejarah kita. Merdeka. Kita tanya profesor kita, kalau negara kita tak pernah dijajah, buat apa kita merdeka? Buat apa kita merdeka? Saya dipahamkan menara tertinggi kita itu TMB, bukan menara yang ada sekarang ni, apa? Menara 118. Iya, betul. Menara yang kedua terbesar tertinggi dunia. Ikut persiaran kemerdekaan. Merdeka. Kita ada. Merdeka, kita lepas. Soekarno merdeka. Dia pegang. Dia tak lepas. Maaf saya tuan-tuan, ini paradoks sejarah. Merdeka. Maaf saya. Hakikat kita. Kita ada, kita lepaskan. Dan kalau kita tidak pernah dijajah, sebagaimana profesor kita kata, kenapa kita merdeka? Yang kedua, selepas kita merdeka, kita letakkan di bawah Commonwealth. Commonwealth countries, negara Commonwealth, negara yang pernah dijajah oleh British, jelas. British kata negara yang kami jajah. Namanya letakkan sebagai negara Commonwealth. Commonwealth maksudnya sama-sama kaya. Lepas dijajah sama-sama miskin. Dia beli kita dengan Commonwealth. Paradoks atas paradoks. Apakah pelajar kita berfikir? Guru yang mengajar sejarah, saya nak mengajar ini di Surau, sebab sangat murni. Kita diletakkan di bawah Commonwealth. Dan Commonwealth maksudnya negara yang dijajah. Sudahlah demikian. Biji timah kita Taiping diambil, dibawa ke London. Bukit besi kita dipunggah besi ke London. Emas kita dipunggah ke London. Dan kita tidak dijajah. Dan Melayan raba, getah kita dibawa ke London. Kita ada jajah. University London dibuka berdasarkan pada kita punya hutan kita. Dibuka University London. Dan kita ada jajah. Apakah negara tidak jajah boleh membenarkan hartanya dikawal oleh mereka? Kita nak sedapkan hati kita, negara kita tak jajah. Paradoks sejarah. Paradoks inilah yang tak diajar di sekolah. Hari ini saya nak ajak tuan-tuan, para pegawai berfikir. Berfikir, dan berfikir. Sebab pelajar kita tidak diajar berfikir. Diajak untuk menerima fakta dan post-op. Singapura asalnya namanya Mulut Tanjung. Namanya Temasek. Namanya Pulau Hujung. Hari pertama British datang, dia mengatakan Raffles membuka Singapura depan mata kita. Depan mata kita. Pulau Pinang dibuka oleh Francis Light. Depan mata kita dia sebut. Kalaulah Francis Light yang buka Pulau Pinang, kenapa tak nama Light Island? Nama Pulau Pinang. Pulau Pinang, dua-dua perkataan Melayu. Pinang, orang Melayu makan sirih. Orang lain tak makan. Namanya Pulau Pinang. Kenapa tak seperti mana mereka sebut Solomon Island?
Kenapa tak sebut Light Island? Sedangkan Kedah tu, Pulau Pinang itulah sebahagian daripada Kedah. Dan tuan-tuan, betapakah sejarah kita penuh dengan paradoks? Sejarah kita penuh paradoks. Mak Kilau. Sejarah Mak Kilau, kita lihat yang manakah benar. Sekarang Mak Kilau diiktiraf sebagai hero kita, menggantikan Hantu Abang. Dan bukan seorang, dia adalah simbol kepada rangkaian ulama yang berjuang untuk menentang penjajahan. Filem dia hebat, dipuji sebab menggambarkan perjuangan yang hakiki. Perjuangan yang didasarkan pada jihad, iman dan takwa. Datuk Gajahnya, ayahnya, dengan Mak Lelanya, dan seluruh rangkaian mereka. Bukan satu peristiwa yang terpecil. Dia adalah satu rangkaian daripada Filipina sampai ke Jawa. Satu rangkaian sama. InsyaAllah malam ini saya diminta untuk ceramah khusus untuk Mak Kilau di sebuah masjid di Datuk Panglima Garang. Jauh. Lepas ini saya terus pergi sana. InsyaAllah. Boleh. Kita lihat paradoksnya. Sejarah mengatakan dia adalah penjajah. Begitu lama. Sebab British yang tulis. Dan kita lihat bagaimanakah orang Melayu menjadi ahli baru British. Perkara yang tidak boleh kita kecil hati. Sebab itu moyang kita yang lakukan. Dan moyang kita juga bersama dengan British. Ketika Presiden British mengejar Mak Kilau. Presidennya adalah Hugh Clifford. Maka dia disokong oleh 252 orang. 150 hilang. Melayu yang pelot. Melayu inilah yang menjadi duri dalam lipatan. Dan dia membawa orang Melayu bersama dengan tentera Gorkha untuk menghancurkan Mak Kilau sebab dia adalah penjenayah. Maka disahkan pejuang-pejuang inilah sebagai pengganas. Dan Mak Kilau lagi ke Terengganu, dilindungi oleh Tok Kupaluh, Syed Abdul Rahman Ali Resik, yang mempunyai rangkaian sampai ke Mekah. Bukan satu diri. Rangkaiannya daripada Filipina, di Mindanao, di Borneo, di Sulu, di Jawa, Sumatera, mereka ada satu rangkaian. InsyaAllah tadi saya sebutkan rangkaian mereka di masjid di Panglima Garang. Dan dialah yang pertahankan perjuangan negara ini. Kita banding dengan satu lagi filem. Namanya filem Lieutenant Adnan. Kalaulah Mak Kilau ialah hero negara kerana menentang British, apa hal dengan Lieutenant Adnan yang menjadi tentera British? Nak letak di mana dalam skema kita? Bukan jawapan, tapi soalan. Di manakah untuk sesuaikan filem Mak Kilau dengan filem Lieutenant Adnan? Yang satu menentang British, yang satu menyokong British. Satu statement, dia tidak boleh benar kedua-duanya. Satu mesti palsu, atau keduanya palsu, itu mantik. Kalaulah menentang British ialah hero negara, yang bersama British, apakah kedudukannya? Walaupun dikatakan dia pejuang, paradoks. Sebab dia menentang Jepun kemudian, itu kemudian. Tetapi sebelum dia menentang Jepun, dia adalah tentera British. Bekerja tentera British. Dan bersama dengan tentera British yang diperangi oleh Mak Kilau. Bagaimanakah kita letakkan dua orang ini? Mak Kilau dengan Lieutenant, buka minda kita. Di mana kita letak dua orang ini? Dan dua-dua ini tidak dalam satu bekas yang sama. Dia mesti bercanggah, head on collision. Kalau ini benar, ini palsu. Kalau ini benar, ini palsu. Tak boleh dua-dua benar. Itu mantik. Dan kita lihat bagaimanakah mereka. Dan dengan perjuangan Lieutenant Adnan, maka British dapat lari daripada Singapura dengan selamat. Tanpa Lieutenant Adnan, maka British menerima nasib yang sangat malang di Singapura. Itu sebab British memberikan pingat kepada perjuangan ini. Sedangkan British memberikan hukuman gantung ataupun pembunuhan mati kepada pejuang sebenarnya. Tok Janggut dan sebagainya. Mari kita fikir. Ini bendera yang dipegang oleh Lieutenant Adnan. Bendera salib.
Bendera salib Union Jack yang ada katakan Malaya di tengahnya. Ini yang dipegang oleh tentara kita. Sedangkan bendera inilah yang ingin dirobekkan oleh Mak Kilau. Kita hidup dalam paradoks. Kita hidup dalam paradoks. Paradoks ialah yang masyarakat umum rasa nampak benar, tetapi orang berfikir nampak palsu. Dan kita hidup dalam penuh paradoks dalam negara kita. Khususnya hari ini kita bincang tentang sejarah. Kita melawat tugu negara kita. Ini pejuang-pejuang yang diiktirafkan negara kita. Tengok hidung mereka. Tengok betul-betul hidung mereka. Hidung kita atau hidung mereka? Hidung mereka mancung. Yang hidung seperti kita, yang mati di bawah. Tak kira siapa dia. Tapi yang hidung yang tidak, yang hidung pendek di bawah. Hidung mancung di atas. Kita ingin menentang, Mak Kilau ingin menentang British dan kucu-kucunya. Tetapi di tugu negara kita, nama hero kita semua British. Kita hidup dalam paradoks. Tengok nama pejuang. Tengok satu persatu namanya. Namanya ialah tentera British. Termasuk orang India yang menjadi tentera upahan British. Menjadi hero negara kita. Kalaulah ini hero, Mak Kilau tak boleh jadi hero. Tak boleh. Kalaulah nama ini jadi hero, yang kita tabik di sini, kita bawa pembesar dulu, kita akan bawa bunga tetap di situ. Lepas keluar patua tidak boleh sembah tugu, maka kita berhenti. Sebelum ini tak keluar patua, kita pergi sembah patung ini. Tak kira letak bunga ke apa, tapi adalah simbol penghormatan. Dan sekarang kita bertembung antara fakta dua perkara yang head on collision. Dan kita ada masalah besar dalam sejarah negara kita. Kita ada masalah besar, bukan masalah kecil. Dan tuan-tuan, kita lihat itulah di antara merdeka sekali lagi. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah negara kita merdeka. Tapi merdeka bukan pada berjuang. Mereka yang tidak berjuang diberikan kemerdekaan. Yang merdeka ialah mereka yang menentang British. Yang dikurung oleh British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dikantuk oleh British. Yang pakai kok macam saya, pakai tie lebih lagi, ini bukan pejuang. Bukan pejuang. Mereka lah tali barut. Dan kemerdekaan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Kemerdekaan diberikan bukan kepada pejuang-pejuang yang mati di medan perjuangan seperti Mak Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahman, bukan untuk mereka. Untuk mereka yang bersama dengan British. Maafkan saya tuan-tuan, kita hidup dalam paradoks. Dan satu lagi paradoks dunia hari ini tuan-tuan. Yahudi membunuh orang Islam. Orang Kristian membunuh orang Islam. Orang Buddha membunuh orang Islam. Orang Hindu membunuh Islam. Dan Islam pengganas. Islam pengganas. Kita dibunuh mata-kata. Dan kita pengganas. Ini paradoks paling besar dalam dunia ini. Kita hidup dalam paradoks. Al-Yahud yaqtulun al-Muslimin. Wal-Nasara yaqtulun al-Muslimin. Wal-Buddhin yaqtulun al-Muslimin. Wasyiah yaqtulun al-Muslimin. Dan yang pengganaslah kita. Yang kena bunuh ini pengganas. Kita hidup dalam dunia paradoks. Sama ada kita sedar atau tidak, mari kita bebaskan diri kita dari paradoks. Sebab kita hidup dalam pura-pura. Kita hidup dalam pura-pura, sejarah kita dalam paradoks. Pegangan kita berkali paradoks. Umat Islam dibunuh di Bosnia. Tiba-tiba yang kena bunuh ini pengganas. Umat Islam dibunuh di Bosnia, tengok mayat yang digali tempat-tempat yang rendah masih ditemui mayat orang Islam di Bosnia. Islam dibunuh, Islam pengganas. Kita lihat Gaza dibom siang dan malam, Islam pengganas. Dan umat Islam berkelipangan mati, Islam pengganas. Betapa sedihnya kita sebab hidup dalam paradoks. Televisyen mereka yang pegang, berita yang mereka pegang, kita beli berita mereka. Di Myanmar, umat Islam dibunuh, dibakar seperti itu. Dan Islam ganas. Myanmar membakar anak-anak seperti gambar itu. Dan orang Myanmar dihalau keluar daripada negeri mereka sendiri. Dan mereka itulah yang ganas. Yang pengganas diberikan hadiah.
Rupa-rupanya yang membunuh di Myanmar bukan orang Myanmar tetapi Yahudi. Yahudilah membunuh Islam di Myanmar melalui tangan wanita yang kurus ini. Latihan tentera diberikan kepada tentera Myanmar untuk membunuh Islam. Islam pengganas. Kita lihat bagaimanakah dunia mengetahui bahawa Yahudi bersama dengan Myanmar untuk menghancurkan Islam di Myanmar. Dan Myanmar hero umat Islam pengganas. Dan mereka yang membunuh Islam daripada kiri, kanan, mana bagi Sharon Peres dan tokoh Myanmar ini ataupun yang ini diberikan hadiah anugerah keselamatan dunia atau keamanan dunia. Apabila mereka membunuh umat Islam, mereka diberikan anugerah Nobel Prize. Nobel Prize ini yang dalam kategori keselamatan dunia. Apabila mereka berjaya membunuh umat Islam seluruhnya, dan mereka diberikan hadiah Nobel. Dan kita hidup dalam penuh paradoks. Hidup kita penuh paradoks daripada kita bangun sampai kita hidup kembali penuh dengan paradoks. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tada'an kal yahudu wan nasara hatta tatamilatuhum. Qul inna allaha wal huda. Dan pasti tidak akan reda pada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu ikut agama mereka. Dan katalah bahawa petunjuk yang sebenar lah, petunjuk yang ditunjuk Allah lah petunjuk yang sebenar. Sekarang apabila mereka membunuh umat Islam di seluruh dunia, maka kitalah yang ganas. Dan Islamophobia dikembangkan di barat. Kita dibunuh, kitalah yang menjadi ganas. Kita lihat bagaimanakah 11 September. 11 September ialah bangunan diruntuhkan. Sebuah bangunan perkasa diruntuhkan oleh umat Islam. Mereka mengikut mereka. CNN memberitahu bahawa yang meruntuhkan bangunan ini ialah umat Islam, namanya Osama bin Laden. Seorang duduk di padang pasir. Tetapi dalam peristiwa ini penuh dengan paradoks. Waktu pagi, selepas dilanggar oleh kapal terbang, dia keluar asap hitam. Kemudian malam keluar asap putih pula. Itu paradoks. Paradoks maksudnya kepalsuan. Bangunannya hancur. Besi yang keluar daripada bangunan ini hancur, lebur. Dan yang dikeluarkan oleh bahan api kapal terbang tak boleh menghancurkan besi. Paradoks yang kedua. Apabila bangunan hancur, pasport pengganas ada di bawah. Ini ialah the last straw. Pembohongan yang paling hebat dalam kurun ini ialah apabila besi hancur, pasport pengganas ada, pasport orang lain tak ada. Tengok bagaimanakah paradoks yang mereka letakkan. Dan ada orang Malaysia percaya. Kapal terbang pula datang bukan straight, melenggang-lenggang. Dan live. Disiarkan dalam televisyen live. Maksudnya bohong. Tak pernah melanggan disiarkan live, tuan-tuan. Kalau berfikir, negara lain tak pernah percaya apabila live disiarkan kapal terbang atau melayang ke bangunan ini. Langgar. Live masuk dalam TV. Bagaimana live, tuan-tuan? Live, syarikat televisyen harus pergi ke tempat lokasi. Kemudian sambung ke satellite. Sambung ke stesen televisyen. Stesen sambung ke satellite. Satellite sambung ke stesen balik. Dan disiarkan kembali tempat peristiwa berlaku. Dia perlu masa yang panjang. Tiba-tiba ada yang merakamkan peristiwa yang live. Ada tak kita pernah dengar lori dengan bas berlanggar live diambil kamera? Ada? Tak pernah. Ini pembohongannya besar. Maksudnya paradoks. Tuan-tuan, tanya pilot. Kalau daripada London ke Kuala Lumpur, kita telah line draw. Straight. Tak ada boleh keluar lagi dah. Tak ada pilot yang percaya pada peristiwa ini. Tuan-tuan, sebelum mereka menyiasat, mereka mengatakan Osama bin Laden meruntuhkannya. Dan tuan-tuan percaya? Kapal terbang yang digunakan untuk melanggar WTC ini tak ada window pula dah. Putin mengatakan, wahai umat Islam Malaysia, wahai umat Islam di negara Arab, saya nak buktikan kepada dunia bahawa yang melanggar WTC ialah tentera Amerika sendiri. Bukan umat Islam, mana mungkin umat Islam boleh melepasi security tentera Amerika. Dan Putin mengatakan, kapal terbang yang langgar WTC ini tidak ada window, maksudnya tidak ada orang dalamnya.
Dan sempat dirakamkan, di bawah kapal terbang ini ada misal. Misal ini ditembakkan kepada bangunan ini. Kalau kita tuan-tuan lihat, kapal terbang belum sampai lagi ke bangunan, bangunan sudah runtuh. Kapal terbang belum sampai, tapi pecah sudah dapat lihat. Maksudnya sebelum kapal terbang masuk, bangunan telah hancur. Maksudnya paradoks dan konspirasi. Dan tuan-tuan yang saya hormati, ini gambar misal yang diletakkan di bawah kapal terbang yang tidak ada window tadi. Maksudnya tidak ada pemandu. Yang dikontrol di belah bawah untuk menghancurkan. Ini ialah satu paradoks yang terbesar. Sharon, Perdana Menteri Israel, yang menjatuhkan ialah Bush. Dan peristiwa ini dirancang berlaku pada 11 pagi. 11 pagi, Sharon telefon Bush. Dan tuan-tuan lihat, Mr. President, please accept my warm condolence. What a terrible accident. These thousands of innocent victims. Wish building WTC. Disebut daripada Israel. Telefon pukul 11. Kata Bush, wish victim. Wish building. Masa itu tak berlaku lagi. Yang harus berlaku pukul 11 di Amerika. Si bodoh ini pula, pukul 11 di Israel telefon dah. Tanziah bangunan telah runtuh sebab dilakukan oleh umat Islam. Tak berlaku lagi kata bos. Nanti pukul 11 nanti. Sekarang tengah malam. Paradoks yang terbesar. Paradoks terbesar, Sharon telefon malam. Dia ingat pukul 11 di Amerika sama dengan pukul 11 di Israel. Rupanya di Amerika masih tengah malam. Bush masih tengah tidur. Dan dia telah ucapkan takziah. Inilah pembohongan terbesar, tetapi ada orang Malaysia yang percaya. Kajian dibuat orang Malaysia yang paling percaya. Dan tuan-tuan, dengan sebab runtuhnya satu bangunan, maka mereka boleh ambil 4-5 negara. Justified menggunakan bangunan ini runtuh, mereka ambil Afghanistan. Kemudian mereka ambil Iraq. Dan kemudian mereka ambil Syria. Dengan sebuah bangunan. Seperti orang main chess. Kita korbankan puan kita. Sebab kita nak checkmate belakang. Ini permainan mereka. Hidup kita dalam paradoks. Dan mereka mendapat Iraq dengan justified dengan keganasan yang mereka cipta tadi. Mereka masuk Afghanistan. Mereka masuk Syria. Mereka masuk Yaman. Mereka masuk negara Islam dengan sebuah bangunan. Dan mereka cakap inilah teroris. Dan apabila Bush menyerang Iraq, Iraq pertahankan negara mereka. Dan Iraq dipersalahkan. Saddam Hussein digantung. Itu nasib Islam. Paradoks yang terbesar dalam sejarah kita. Kita sekarang hidup dalam penuh paradoks. Dan kita masih mengharapkan syurga. Hidup dalam paradoks tetapi kita masih menganggap kita dalam kebenaran. Tuan-tuan yang semati, ini ialah Jenderal Amerika selepas mereka hancurkan Iraq. Selepas mereka hancurkan Afghanistan, dia buat satu ucapan. Rupa-rupanya dia boleh bercakap bahasa Arab. Dia bercakap di Iraq katanya. Dengar ucapannya. Jenderal Clark ini mengatakan, "Man kana yazun annana kharajna li Afghanistan intiqaman li ahdath 11 September wa sahih khatahu. Nahnu kharajna li qadi ismuha Islam. La nuri an yabqa Islam mashru'an hurran yuqarru biha al-muslimun ma huwa Islam. Nahnu man yuqallahum ma huwa Islam." Fasih dia bercakap. Siapa yang percaya 11 September itu dilakukan oleh umat Islam, bodoh. Kami yang lakukan. Supaya kami dapat mentarifkan apa itu Islam. Bukan mereka yang mencari Islam, tapi kamilah yang mencari Islam. Kata Jenderal mereka. Pecah rahsia, tuan-tuan. Apabila mereka tersalah bercakap. Mereka tersalah. Terkeluar lidah. Dan percakapan ini terkeluar secara tak spontan. Mengakui mereka lah yang meruntuhkan WTC. Dan sampai hari ini ada orang Malaysia percaya. Yang Omar Samahdadin yang meruntuhkan WTC. Masih ada orang Malaysia. Tuan-tuan. Perancangan dilakukan begitu lama. Sebagaimana Malaysia dilakukan untuk nama Malaysia begitu lama, maka Menteri ataupun Siasat Luar Negara Amerika bernama Henry Kissinger yang merancangkan untuk menghancurkan Islam sejak tahun 60-an. Dan mereka lah yang merancang, tuan-tuan baca berita ini, bagaimana 7 buah Islam, negara Islam harus dihancurkan untuk keselamatan Israel.
Irak, Afghanistan, Syria. Tetapi bagaimanakah kita untuk menghancurkan mereka tanpa sebab? Kita cari sebab. Sebab ialah kita runtuhkan bangunan kita sendiri dan kemudian kita serang mereka untuk jasifat pada dunia dan seluruh semua dunia percaya bahawa Islamlah ganas. Dan tuan-tuan, inilah yang dilakukan oleh Henry Kissinger yang masih berperanan sebagai penasihat Zionis sampai hari ini. Sekarang Zionis itu akan menjadi New World Order. Penasihatnya sama. Dia usianya sudah mencapai 1 tahun. Tapi masih giat berfikir kemasukan NATO ke Ukraine juga dirancang oleh orang ini. Itulah sebab Putin mengata, cek balik orang ini. Inilah yang merancang segala peperangan yang ada ini. Dan kita masih bersama mereka. Kita lihat kembali apa yang berlaku. Siapakah yang membunuh Islam di Indonesia, bosnya? Kenapakah kita mengatakan Islam yang ganas? Siapakah yang bunuh Islam di Kashmir? Siapakah yang bunuh Islam di Palestin? Siapakah yang bunuh Islam di Myanmar? Siapakah yang bunuh Islam di Xinjiang? Siapakah yang bunuh Islam di Kamboja? Siapakah yang bunuh Islam di Tanzania? Siapakah yang bunuh Islam di Selatan Siam? Dan kenapakah Islam yang diganaskan? Kenapakah Islam yang dikatakan ganas sedangkan Islam dibunuh di seluruh dunia? Dunia hidup dalam paradoks. Dan umat Islam juga terpengaruh dengan paradoks yang sama. Tuan-tuan, teroris yang akhir sekali. Kita diletakkan sebagai teroris. Dan mereka ciptakan satu watak yang bernama ISIS. Yang sentiasa memegang Allah Muhammad Rasulullah. Dan sentiasa mengganas. Kononnya mereka ingin membentuk negara Islam. Tetapi mereka sentiasa membunuh orang lain. Dan mereka disebut Daesh. Yang sentiasa mengganas. Membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian orang yang tak bersalah pula, lihat akak lehernya supaya disembelih. Dan paradoks demi paradoks yang berlaku. Ada tak orang kena sembelih dibuang akak lehernya? Tuan-tuan, ini berlaku rupa-rupanya di filem dalam studio CNN. Tuan-tuan kena tipu hidup-hidup. Dan kawan ini akak lehernya, tangan ada belakang. Sembelih. Untuk menunjukkan bahawa Islam ganas. Dilakukan oleh CNN. Seluruh dunia kena tipu. Kemudian dia lihat ini orang Inggris. Dia masuk oleh Daesh, ISIS masuk dalam kandang ini, dibakar dalam api. Tapi tak pernah berlaku. Duduk dalam api diam. Kalau kita kena api ke kaki, menjerit sekuat-kuatnya, dia duduk dalam api diam. Pembohongan yang paling besar, tapi orang Malaysia paling percaya. Kita hidup dalam paradoks. Dan rupa-rupanya filem Hollywood yang buat ini. Supaya diadakan kepada seluruh berita rangkaian CNN, supaya untuk menggambarkan Islam ganas. Dan tuan-tuan, mereka menangkap gadis-gadis untuk dijadikan hamba seks kepada pejuang ISIS ini. Apakah dia umat Islam? Apakah ISIS ini umat Islam? Sedangkan dia memperkosakan wanita. Wanita dijadikan hamba seks. Yang mereka sebut seks suci. Orang Malaysia pun ada pergi. Orang Indonesia pun ramai pergi. Untuk sediakan diri mereka kepada tentera-tentera yang berjuang kononnya. Tapi siapa mereka? Ditangkap. Rupanya Yahudi. Rupa-rupanya kaum Kristian yang pakai dibuka apabila yang pakai hitam ini. Yang pakai hitam ini. Ditangkap seorangnya. Dibuka. Rupanya Kristian. Ada salib. Dan dia pakai topi ini. Rupanya USA. Made in USA. Kerana tipu hidup-hidup. Untuk menggambarkan Islam yang ganas, maka mereka menggunakan false flags. Mereka menggunakan paradoks. Konspirasi. Untuk menghancurkan Islam. ISIS ini ialah Yahudi. Yang dibela oleh Yahudi. Dibiayai oleh sebahagian negara Islam. Dan dilatih oleh Amerika. Dan apabila dibuang, ISIS berada dalamnya. Dan tuan-tuan, sebab itulah ISIS tak pernah serang Israel. Israel selamat dengan ISIS. Rupa-rupanya ISIS ditubuhkan untuk menjaga Israel. Dan Islam dipersalahkan dengan satu tuduhan. Mereka dapat menyalahkan Islam dan dapat menjaga Israel. Dan ini ialah pemimpin Israel yang mengatakan Arab ba'atha bi'ada'ish bilihamayatina. Ya Allah, terima kasih kerana menghantar Daesh, ISIS untuk menjaga Israel. Tanpa ada ISIS, Israel akan jatuh.
Maka itulah perancangan mereka. Dan berita ini dimasukkan dalam CNN. CNN jangan percaya tuan-tuan. Jangan percaya sama sekali. Orang mereka tidak percaya CNN sebab dia adalah lidah yang bercakap. Tetapi kita menjadikan sumber utama dalam berita kita. Dan inilah jadi disebut sebagai teroris. Tunjuk menara masjid. Dia tunjuk teroris sedangkan mereka mengadakan segala keburukan di atas bumi. Dan ini kita panggil false flag dalam istilah barat. Kita panggil dalam istilah mantik adalah paradox. Tetapi dalam istilah barat dia panggil false flag. Kita lakukan supaya orang lain menyalahkan orang yang baik. Itulah yang mereka lakukan dan kita ingat Auzubillahi minasyaitonir rajim sebagai penutup. Ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Patus buanglah mafatum nadimin. Surah Nazim. Wahai orang beriman, jika datang seorang fasik pada kamu bawa berita, maka selidikilah supaya kamu tidak ditimpa. Kamu tidak timpa dengan sebab kejalanan kamu, maka kamu menjadi kaum yang menyesal di atas apa yang kamu lakukan. Disebabkan berita yang palsu. Dan sekarang kita terima batu palsu. Hampir setiap hari kita terima batu palsu. Dan berita CNN, tuan-tuan, yang kita boleh percaya apabila ada Arsenal lawan Liverpool, dia kata 1-4, itu betul. Yang lain kena cek semuanya. Yang lain semua cek. Yang benar ialah keputusan bola sepak. Itu benar. Yang lain semua kena cek. Berita yang keluar daripada CNN sebab mereka sengaja rancang untuk memburukkan kita. Dan saya minta maaf, tuan-tuan, kalau tersentuh di mana-mana, memang menyentuh hari ini kelas kita lah untuk menyentuh hati budi, tuan-tuan. Dan saya minta maaf banyak. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.